Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Hari ini saya nak cerita tentang pembekuan ataupun rampasan dua bank akaun Parti Pribumi Bersatu. Ini the untold story, cerita yang tidak didedah di dalam media, baik media sosial ataupun media arus perdana. The untold story. The story that has not been revealed to the public. Yang dicerita benda lain, tapi yang sebenar, yang berlaku di belakang tabir, behind the scenes, ialah perkara lain. Now, mereka kata, Muhyiddin telah terima di antara 200-300 juta to 300 million kickback ataupun rasuah. Dulu 600 bilion. Lepas tu turun ke 500 bilion lebih. Lepas tu turun ke lebih kurang 100 bilion. Dan akhir sekali ni 300 juta. 2 hingga 300 juta yang dikatakan Muhyiddin telah terima sebagai duit rasuah. Duit rasuah ni melibatkan beberapa projek Jana Wibawa yang Muhyiddin tak berkait pun. Actually, Jana Wibawa ni projek Menteri Kewangan, bukan projek Perdana Menteri. Dan Menteri Kewangan hari itu, Tengku Zafrul, masih duduk dalam Kabinet Anwar Ibrahim, Kabinet Kerajaan sekarang. Dia tidak dipecat ataupun disiasat dan sebagainya. Tapi Muhyiddin pula yang disalahkan. Padahal Muhyiddin tidak makna campur tangan dalam projek ni. Dan apabila senarai dihantar kepada Jabatan Perdana Menteri semasa Muhyiddin Perdana Menteri, Muhyiddin tenang balik. Muhyiddin send back the list, kata biar Menteri Kewangan yang buat keputusan dan biar Menteri Kewangan bawa isu ni ke Kabinet. Biar Kabinet yang putuskan. So Muhyiddin was very careful lah. Sebab ini projek negotiated, bukan tender. So, sensitif. Projek negotiated ni silap-silap. Siapa yang lulus akan sangkut. So, Muhyiddin tak mau menjadi pihak yang melulus atau tak mau terlibat dalam keputusan untuk menentukan siapa yang mendapat projek ni. So, keputusan tu dibuat oleh Azman Yusof dan Tengku Zafrul. Dan keputusan akhir yang mereka buat, yang siapa yang dilulus untuk menerima projek negotiated ni, beza dengan senarai yang dihantar ke Muhyiddin. Senarai yang hantar ke Muhyiddin, senarai lain. Yang kemudian yang lulus, syarikat-syarikat lain. So even the list, boleh katakan list A, list B. List A ni hantar ke Muhyiddin, Muhyiddin tenang balik. Yang lulus list B, yang Muhyiddin tak tahu menau pun siapa di atas list B. Sebab list B ni tidak ditunjuk kepada Muhyiddin, tidak hantar kepada Muhyiddin. Mereka lulus diam-diam tanpa pengetahuan Muhyiddin. Tapi mereka salahkan Muhyiddin. Ini yang unik ni. Orang yang tidak campur tangan, orang yang tidak terlibat, orang yang tidak tahu menau, akhirnya ditangkap dan di-charge. Dan orang yang betul-betul terlibat, yang membuat keputusan, yang memilih mana syarikat nak lulus, mereka tak jadi apa-apa kepada mereka. Maknanya, they are totally innocent. So, nampak sangat lembu punya susu, sapi dapat nama. Padahal bukan saja lembu punya susu, sapi dapat nama. Sapi tak tahu pun yang lembu ni menyusu. Dengan diam-diam lembu tu menyusu, sapi pula yang itu. So anyway, itu satu isu. Isu yang lebih penting ialah 200-300 juta tu kononnya yang Muhyiddin terima tak masuk dalam bank account Muhyiddin. Tak masuk. Mereka periksa tengok tak ada 1 sen duit tu masuk dalam bank account Muhyiddin. Jadi cara mana mereka bayar? Bila masa mereka bayar? Mereka bawa cash. Berguni-guni cash ke rumah Muhyiddin, ke pejabat Muhyiddin. Tak ada. So, kalau tidak ada apa-apa pengakuan ataupun bukti bahawasanya mereka bawa satu lori cash 200-300 juta ke rumah Muhyiddin, jadi cara mana mereka bayar Muhyiddin 200-300 juta tu? Not in cash. Dalam bank account tak ada.
Oh, dia kata dalam bank account Parti Pribumi Bersatu. So, cek Parti Pribumi Bersatu punya bank account tahun 2020, tahun 2021. Bila cek bank account, tak ada pula transaction. Dia kalau katalah kontraktor Jana Wibawa ataupun yang lebih penting ni Syed Mokhtar Al-Bukhari yang dikatakan bayar sampai 200 juta. So 200 juta tu ada tidak masuk dalam bank account Parti Pribumi Bersatu? Tak ada. Any transaction yang menunjukkan Syed Mokhtar Al-Bukhari transfer duit online ataupun bagi cek dan cek tu bank in masuk bank account Parti Pribumi Bersatu, ada tidak? Tak ada. No transaction. Tidak ada paper trail. Tidak ada bukti yang menunjukkan Syed Mokhtar Al-Bukhari ni masukkan cash ataupun cek ataupun online transfer ke akaun Parti Pribumi Bersatu. Jadi sebab apa? Mereka bekukan bank account, dua bank account Parti Pribumi Bersatu. So bermaknanya Parti Pribumi Bersatu tidak terlibat di dalam apa-apa jenayah. Tapi bank account Parti Pribumi dibekukan. So lawyer bagi pihak Parti Pribumi ambil tindakan undang-undang. Dia telah file dalam mahkamah tindakan dan saya bacalah. Dia tebal. Jadi kalau saya nak baca semua sejam tak habis. Saya baca yang paragraf yang penting saja ya. This is what it says. Tindakan SPRM ni malafide dan menyalahguna proses undang-undang dalam mengeluarkan perintah pembekuan. I repeat ya. Tindakan SPRM malafide dan menyalahguna proses undang-undang dalam mengeluarkan perintah pembekuan. So bermaknanya SPRM ni tindakan mereka ni salah. Tindakan mereka ni melanggar undang-undang. Dan Parti Pribumi ni nak supaya perintah pembekuan tu diketepikan oleh mahkamah. Now, perlu menamatkan pembekuan ke atas akaun bank bersatu dalam tempoh 90 hari. Dalam tempoh 90 hari, SPRM kena lift, kena ketepikan perintah pembekuan di atas dua bank account Parti Pribumi. Dan tarikh pengeluaran Section 44/5 AMLA dan tidak boleh menyalahgunakan kuasa untuk mendapatkan pengeluaran perintah penyitaan bagi pembekuan lanjut selama 9 bulan. Jadi bermaknanya bukan saja SPRM kena ketepikan, lift perintah pembekuan ke atas dua bank account Parti Pribumi, tapi tak boleh maknanya continue ataupun buat apa-apa tindakan dalam 9 bulan selepas tu. So for the next 9 months you cannot do anything terhadap bank account. Jadi apabila SPRM ni sudah terkepit, tindakan mahkamah ataupun Parti Pribumi file di dalam mahkamah tindakan supaya tindakan membeku akaun bank Parti Pribumi itu diketepikan, lift it, remove it, dan kena buat dalam tempoh 90 hari dan tak boleh teruskan tindakan yang sama dalam masa 9 bulan. You must live within 3 bulan, 90 hari dan tidak boleh terus apa-apa tindakan dalam masa 6 bulan. Maknanya kesemuanya setahun, ya. SPRM, kalau boleh saya dibenarkan menggunakan language Manchester, bahasa Manchester, SPRM is fucked. SPRM is fucked, good and proper. Itu bahasa Manchester lah, kasar sikit kan, tapi bahasa yang sesuai, very appropriate kepada situasi
yang berlaku sekarang ni. Very appropriate to the situation that SPRM is in. They are fucked. So sekarang ni apa SPRM nak buat? SPRM perlulah maknanya lift, ketepikan tindakan membeku 2 bank account Parti Pribumi Bersatu yang sebenarnya tak ada apa-apa dalam bank account tu. Kalau nak cari duit Jana Wibawa, tak ada dalam bank account tu. Derma 200 juta ke whatever lah dari Syed Mokhtar Al-Bukhari juga tak ada di dalam bank account itu. So that money is not in the bank account. Tak kisahlah derma dari Jana Wibawa kontraktor ke dari Syed Mokhtar. It's not in the bank account. So buat apa awak bekukan bank account bila bank account tu tidak diguna untuk melakukan jenayah? Sekiralah bank account Parti Pribumi diguna untuk melakukan jenayah, maka sah. You bolehlah beku bank account. Because the bank account samalah macam kereta diguna untuk smuggle. Jadi you nak confiscate kereta tu sebab kereta tu diguna untuk melakukan jenayah. Kalau kereta tu tidak diguna untuk melakukan jenayah, awak tak bolehlah confiscate. So when something is used to commit a crime, you boleh ambil tindakan. Baik terhadap bank account ke apa sekalipun. Tapi bank account Parti Pribumi tidak diguna untuk melakukan jenayah. Jadi sebab apa awak bekukan bank account Parti Pribumi yang tidak ada kena-mengena dengan jenayah rasuah? Syed Mokhtar did not bank in the money there. Kontraktor Jana Wibawa juga did not bank in the money there. So apa kena mengena bank account ni dengan kononnya jenayah yang telah dilakukan oleh Muhyiddin? So that is the issue. So maknanya Parti Pribumi file dalam mahkamah tindakan dan ini memalukan SPRM. SPRM nak cover kemaluan mereka, kemaluan besar lah mereka tu, bahawasanya tindakan mereka ni malah fideh, melanggar peraturan undang-undang, tidak sah dari segi undang-undang, dan tindakan membeku bank account tu perlu diketepikan. Dan perlu diketepikan dalam masa 90 hari, dan dalam masa 9 bulan mereka tidak boleh bertindak terhadap bank account Parti Pribumi. So ini satu perkara yang orang tak buat dulu. Biasa bila bank account sesiapa dibeku, mereka diam je. Mereka rasa no point lah kita lawan SPRM atau mana-mana pihak yang membeku akaun kita ni. Susah kita nak menang. Tapi Parti Pribumi lawan, mereka ambil tindakan mahkamah. Jadi apa tindakan SPRM? SPRM pula umum bahawasanya yang sebenarnya akaun bank Parti Pribumi tidak dibeku, dirampas pula. Jadi tindakan lawyer Parti Pribumi ialah file tindakan bahawasanya SPRM membeku bank account. Jadi apabila Parti Pribumi file tindakan dalam mahkamah untuk challenge, untuk cabar pembekuan bank account Parti Pribumi, SPRM kata tak dibeku, dirampas. So sebab itulah mula-mula mereka umum akaun bank dibeku. Apabila lawyer bagi pihak Parti Pribumi Bersatu ni cabar tindakan membeku bank account, SPRM buat U-turn. SPRM kata no, bank account tidak dibeku, dirampas. So maknanya tindakan Parti Pribumi untuk mengenepikan to set aside pembekuan bank account tu sia-sia. Sebab awak mohon supaya SPRM tidak beku bank account, memang kita tak beku pun, kita rampas. So now kalau Parti Pribumi nak challenge, kena start all over again, memohon mahkamah supaya mengenepikan rampasan bank account, bukan pembekuan, rampasan. So walaupun mungkin Parti Pribumi menang round pertama tentang isu
SPRM membeku bank account, itu sudah kira not valid lah. Tak sah. Sebab sekarang ni kita tidak beku. Awak mohon untuk kita tidak beku. Memang kita tidak beku pun tak perlu pergi mahkamah, suruh mahkamah bantu supaya pembekuan tu boleh diketepikan. Sebab we never froze your account. We confiscate. Kita rampas your account. So perintah mahkamah supaya SPRM ni ketepikan, set aside or lift pembekuan, tidak payah dipatuhi. SPRM tidak payah patuhi perintah mahkamah atas pembekuan bank account sebab bank account tidak dibeku, bank account dirampas. So SPRM can ignore. SPRM ni tak payah ambil kira ataupun patuh kepada perintah mahkamah. Dan tidak menjadi kesalahan SPRM tidak patuh kepada tindakan mahkamah sebab keputusan mahkamah, sebab keputusan mahkamah itu berkait dengan pembekuan dan bukan rampasan bank account pribumi. Ini satu trik lah diorang main supaya mereka boleh tidak hiraukan perintah mahkamah, ignore perintah mahkamah dan tidak menjadi satu kesalahan untuk kita kita ignore perintah mahkamah. So, siapa yang buat semua ni? Who is doing all this nonsense? Ramai orang maki Azam Baki. Saya tengok dalam internet tu, dia orang maki Azam Baki. Gila-gila. Dan even ingat tak Rafizi Ramli? Dia kata apabila Pakatan Harapan memerintah nanti, PRU 15 baru ni, sekiranya lah Pakatan Harapan berjaya memerintah, Rafizi akan cari Azam sampai ke lubang cacing. Dia akan buru Azam Baki hingga ke lubang cacing. Dia tidak akan lepas. Tapi lepas Pakatan Harapan memerintah, diam je. Tak ada pun Rafizi pergi cari Azam Baki sampai ke lubang cacing. So Azam Baki pun under pressure. Dia diugut oleh Rafizi Ramli. Kalau you bertindak tidak mengikut arahan pakatan, aku akan cari engkau sampai ke lubang cacing. So engkau better duduk diam, duduk senyap. Jangan campur tangan dalam urusan kita. So Azam Baki pun ada pistol di kepala ni yang sebenarnya. Dan Rafizi Ramli duk pegang pistol di kepala Azam Baki supaya Azam Baki ni duduk diam dan jangan buat apa-apa. So siapalah kalau bukan Azam Baki, siapa yang bertindak ni terhadap Parti Pribumi dan Muhyiddin? Orang yang bertindak ialah pegawai SPRM yang di belakang pembunuhan Teo Beng Hock. Ingat tak 14 tahun dulu Teo Beng Hock dibunuh masa dalam tahanan SPRM. Dan mereka kata Teo Beng Hock ni bunuh diri. Tapi mengikut pathologist, mengikut doktor yang telah membuat siasatan di atas mayat Teo Beng Hock, dia kata Teo Beng Hock dipukul teruk sebelum dia mati, jatuh dibaling atau jatuh dari tingkap. So Teo Beng Hock ni mengikut doktor, Teo Beng Hock tidak mati kerana jatuh tingkap. Teo Beng Hock mati sebelum jatuh tingkap. So which means Teo Beng Hock dibunuh, dan apabila Teo Beng Hock mati, dia orang panik. Dia baling mayat Teo Beng Hock di 2 tingkap supaya memberi gambaran Teo Beng Hock ni mati kerana jatuh dari tingkap. Bukan mati kerana pukul. Dan dia mati jatuh dari tingkap kerana dia bunuh diri. Tapi Teo Beng Hock tu nak kahwin. Tak berapa hari lagi sebelum dia mati, dia nak kahwin. Sebab apa dia bunuh diri? Kalau dia majlis perkahwinan dia tu berapa hari lagi, dia tidak bunuh diri. Dan DAP sendiri yang kata dia tidak bunuh diri. DAP kata dia dibunuh, murdered. Dan mereka buat
kononnya Teo Beng Hok bunuh diri dengan mereka baling mayat Teo Beng Hok di luar tingkap. Ini DAP yang cakap ni. Tapi hari ni DAP dah memerintah. DAP buat tak tahu je isu Teo Beng Hok. Sebab apa mereka tak ambil tindakan? Sama macam Rafizi dulu kata, kalau Pakatan memerintah, dia cari Azam Baki hingga ke lubang cacing. Sekarang ni, DAP sudah memerintah, DAP kerajaan. Sebab apa DAP senyap isu Teo Beng Hok? Dulu dia kata Teo Beng Hok tak mati bunuh diri, Teo Beng Hok mati kena murder. Hari ni DAP buat tak tahu je hal Teo Beng Hok ni. So nampak sangat ni mereka guna isu Teo Beng Hok untuk politik. Tapi bila dah memerintah, dia buat tak tahu je. Dia buat diam je isu Teo Beng Hok. Anyway, pegawai yang di belakang pembunuhan Teo Beng Hok, saya dah sebut dah nama dia. Berapa minggu dulu saya sebut. Saya tak mau sebut lah sekali lagi. Hari raya ni kita bagi can ke dia. Mungkin dia nak pergi jumpa keluarga Teo Beng Hok, minta maaf. Hari baik, bulan baik ni, pergi minta maaf dengan keluarga Teo Beng Hok kerana dia bunuh Teo Beng Hok. Itu serah ke dia lah. Kalau dia nak minta maaf ke tidak. Tapi saya tidak akan sebut nama dia hari ni. Hari tu saya dah sebut nama dia. Jadi pegawai SPRM ni lah yang sebenar dia tak ngam dengan Azam Baki ni, pegawai ni. Pegawai ni nak ambil alih tempat Azam Baki. He wants to take over Azam Baki's job. So, dia buat apa-apa tindakan dia buat, dia bypass. Dia membelakangkan Azam Baki. Dia tak kisah Azam Baki. Dan dia ni report terus ke Ahmad Zahid Hamidi. Jadi handler dia ni, bos dia ni is Zahid Hamidi. Dan dia maknanya tidak kisah tentang Azam Baki. Dia membelakangkan Azam Baki. Dan di antara dia dengan Zahid Hamidi. So bermaknanya Zahid Hamidi lah mastermind tentang tindakan terhadap Muhyiddin Yassin dan juga Parti Pribumi. Sebab Parti Pribumi Bersatu menjadi satu danger, bahaya besar kepada UMNO. Mereka tahu kalau Parti Pribumi Bersatu bergabung dengan PAS di dalam Perikatan Nasional, mungkin UMNO ni 6 pilihan raya negeri yang akan datang Julai ke Ogos, tak tahulah. So 6 pilihan raya negeri ni yang akan datang, UMNO akan kalah teruk. Kalau UMNO tak matikan Parti Pribumi Bersatu terlebih dahulu. So mereka kena bunuh Parti Pribumi Bersatu supaya mereka tidak kalah teruk dalam 6 pilihan raya negeri. Dan mereka buat ni dengan maknanya mengaitkan Muhyiddin Yassin dengan rasuah. Dan dia punya attack dog ni, anjing ni, yang diguna untuk serang Muhyiddin dan Parti Pribumi ialah pegawai SPRM yang cita-cita nak ambil alih tempat Azam Baki dan yang terlibat dengan pembunuhan Teo Beng Hok. Di mana hari ini, walaupun DAP sudah memerintah, sudah menjadi kerajaan, mereka tidak kisah langsung dah tentang pembunuhan Teo Beng Hok ataupun pegawai SPRM yang telah membunuh Teo Beng Hok dan telah membuatnya, kononnya Teo Beng Hok ni bunuh diri. Tapi DAP sudah kata dah dulu, 14 tahun dulu, DAP kata Teo Beng Hok tak bunuh diri, Teo Beng Hok was murdered. Dan this officer, the murderer of Teo Beng Hok, orang yang sekarang nak cuba bunuh, figure of speech lah, nak cuba bunuh Muhyiddin dan Parti Pribumi Bersatu. Inilah cerita untuk pagi raya, cerita benar, bukan cerita dongeng. Cerita dongeng yang dikeluarkan oleh kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional. Assalamualaikum. The truth will set you free.